Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman Rabbana zidna ilman Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke sesi perkongsian kelas tajwid. Pada hari ini kita akan membincangkan secara ringkas dalam masa 1 jam sahaja insya-Allah mengenai dua sifat yang sangat penting di dalam ilmu tajwid, iaitu sifat al-isti'la dan juga sifat al-istifal. Ini adalah perkara-perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan al-isti'la dan juga istifal? Nombor 1. Yang kedua, kita nak bincangkan tentang apakah itu sifat tafkhim dan juga sifat tarqiq. Yang sedang menonton, tolong bagi tahu saya dekat chat, adakah suara jelas, cukup kuat? Yang ketiga, kita nak bincang tentang kesilapan umum. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Kesilapan umum dalam menghasilkan sifat tafkhim dan juga tarqiq. Okey. Tunggu sekejap ya, saya nak share link ni. Ini pertama kali saya buat schedule live Facebook menggunakan OBS. Saya kurang pasti sikit. Yang sedang menonton sekarang ni, saya minta tolong juga ya. Minta tolong supaya komen, like, share di WhatsApp dan juga share di Facebook anda. Okey, alhamdulillah. Kita mulakan dengan penjelasan tentang apakah itu isti'la dan apakah itu istifal. Nombor 1. Isti'la dan juga istifal.
Bagi yang belajar bahasa Arab dengan saya, maka tuan-tuan dan puan akan tahu bahawa isti'la datang daripada ataupun kalimat ini daripada binaan istif'al. Sedangkan istifal adalah daripada binaan ifti'al. Isti'la maksudnya bunyi menghala ke atas. Istifal ini secara mudah ya. Sebab isti'la dengan istifal membincangkan hala tuju bunyi apabila bunyi itu dihasilkan. Isti'la bunyi menghala ke atas. Istifal bunyi menghala ke bawah. Inilah takrifan yang paling mudah yang saya jumpa dan juga takrifan yang betul mengenai apa itu isti'la dan apa itu istifal. Dia bukan membincangkan nafas, dia bukan membincangkan sama ada kedudukan lidah itu berubah, tidak. Dia membincangkan bunyi. Apabila bunyi itu isti'la, maka bunyi itu menghala ke atas. Apabila bunyi itu istifal, maka bunyi itu menghala ke bawah. Saya tunjukkan gambar ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, inilah rajah yang paling tepat untuk menjelaskan apa itu isti'la dan juga istifal. Apa dia tulis kat atas ni? Al-musta'li wal-mustafil min haitsu tijahus saut. Saya akan masukkan ini juga ya. Perkataan min haitsu tijahus saut. Isti'la dan istifal membincangkan hala tuju bunyi. Dan dari sudut hala tuju bunyi, huruf-huruf dalam bahasa Arab ada dua sahaja hala tujunya. Sama ada daripada bawah ke atas ataupun daripada atas ke bawah. Jom kita tengok balik rajah tadi. Sesiapa yang ada soalan boleh masukkan dekat bahagian chat. Kalau saya rasa saya perlu jawab dengan segera, saya akan terus jawab. Kalau tidak, saya kumpul semua soalan dan saya jawab pada penghujung kelas ni. Al-musta'li wal-mustafil. Huruf yang musta'li, iaitu huruf isti'la dan juga huruf mustafil, huruf istifal. Min haitsu tijahus saut. Yang ni saya dah tulis tadi dekat nota. Dari segi hala tuju as-saut, bunyi. Kita tengok sebelah kanan. Ini adalah gambaran untuk sifat isti'la. Isti'la bunyinya daripada bawah ke atas. Itu sebab arrow dia bertunjuk ke atas. Contohnya ialah huruf qaf. Sedangkan huruf istifal, nampak tak? Hala tuju bunyinya daripada atas turun ke bawah. Itulah sebabnya dinamakan sebagai huruf istifal. Penjelasan dengan lebih lanjut dekat sini. Huruf isti'la ialah tasa'udus sauti biharfin musta'lin. Ialah naiknya bunyi. Itu sebab saya sebut tadi, isti'la ialah bunyi yang menghala ke atas. Bunyi yang naik ke atas. Sama ada sebut menghala ke atas ataupun naik ke atas. Dekat sini dia kata bunyi yang tasa'ud, naik ke atas. Sebelah kiri dia kata apa tu istifal? Istifal ialah inhidar, turunnya bunyi biharfin mustafil, dengan huruf-huruf yang istifal. Ini ialah makna kepada isti'la dan juga istifal.
dari sudut teknikalnya. So isti'la bukan maksud dia tebal dan istifal bukan maksud dia nipis. Isti'la bunyi yang menghala ke atas, istifal bunyi yang menghala ke bawah. Kepada yang baru saja masuk ke live, saya minta maaf. Saya kurang cekap dalam menguruskan kelas live Facebook. Link agak lewat. Tapi siapa yang baru masuk, ya, boleh terus share dan juga like Facebook live ini. Yang baru masuk, kita baru saja masuk ke poin yang pertama. Iaitu kita nak bincangkan apa itu isti'la dan apa itu istifal. Secara ringkas, isti'la membincangkan sifat bunyi itu menghala ke atas. Seperti dalam gambar sebelah kanan. Manakala istifal ialah bunyi yang menghala ke bawah. Okey, ini poin yang pertama. Takrif tentang isti'la dan juga istifal secara istilah dalam ilmu tajwid. Okey. Poin yang kedua ni saya nak ubah, ya. Bukan tafkhim dengan tarqiq. Poin yang kedua ialah senarai huruf isti'la dan juga senarai huruf istifal. Poin yang kedua. Senarai huruf di dalam bahasa Arab. Huruf dalam bahasa Arab ada 29 kesemuanya. Huruf-huruf dalam bahasa Arab jumlahnya 29. Okey, ada soalan daripada Ustaz Zahrani. Nak tanya, adakah isti'la itu bunyi yang tinggi dan istifal itu bunyi yang rendah? Bukan. Dia bukan bunyi tu tinggi dan bunyi tu rendah. Dia ialah hala tuju bunyi tersebut. Dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Itu sebabnya dia ada arrow. Dan itu sebabnya disebut dekat sini, ini rajah daripada kelas Al-Ustaz Dr. Aiman. Dia kata, isti'la dengan istifal ini membincangkan ittijah as-saut. Itu sebab saya tulis itu, hala tuju ataupun arah bunyi. Hala tuju ataupun arah. Kalau bunyi itu daripada bawah ke atas, menghala ke langit, maka huruf itu huruf isti'la. Hala tujunya, arahnya dari bawah ke atas. Kalau hala tujunya terbalik, daripada atas ke bawah, maka itu istifal. Bukan bunyi itu yang tinggi, tetapi hala tuju dan pergerakan bunyi itu dari bawah ke atas. Dalam bahasa Arab ada 29 huruf kesemuanya. 14 huruf syamsiyah dan 14 huruf qamariyah. 14 campur 14, 28. Satu lagi huruf alif, 29. Daripada kesemua 29 huruf dalam bahasa Arab, kebanyakannya huruf istifal. Jadi, ini menunjukkan bahawa dalam bahasa Arab, hala tuju ataupun arah ataupun pergerakan bunyi adalah daripada atas turun ke bawah seperti di dalam rajah di sebelah kiri.
manakala hanya 7 huruf dalam bahasa Arab, pergerakan bunyinya daripada bawah ke atas. Okey, sekarang kita senaraikan huruf isti'la dengan huruf istifal. Saya tulis sebelah kanan, al-huruf al-musta'liyah. Bagi yang baru masuk, sekarang kita tengah bincangkan senarai huruf dalam bahasa Arab yang tergolong dalam huruf-huruf isti'la dan juga huruf-huruf istifal. Huruf-huruf isti'la, al-huruf al-musta'liyah. Seperti dalam rajah ni. Ni. Tengok. Al-musta'liyah dan juga mustafilah. Al-huruf al-musta'liyah sebelah kanan. Al-huruf al-mustafilah. InsyaAllah, selepas tuan-tuan perempuan lihat senarai huruf ni akan lebih faham apa tu musta'li, apa tu mustafil. Huruf musta'li 7 kesemuanya. Dan huruf-huruf tersebut terhimpun di dalam khussa, daghtin, qidh. Ini cara saya hafal daripada potongan bait syair. Khussa, daghtin, qidh. Maksudnya huruf-huruf isti'la ialah huruf kha 1, huruf sad 2, dad 3, ghain 4, ta 5, qaf 6, dha 7. Hanya 7 huruf di dalam bahasa Arab daripada 29 huruf mempunyai sifat isti'la. Apa tu sifat isti'la? Hala tuju bunyi ataupun arah bunyi ataupun pergerakan bunyi daripada bawah ke atas. Saya letak arrow macam ni. Pergerakan bunyinya. Huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha menghasilkan bunyi yang pergerakannya daripada bawah ke atas seperti dalam rajah yang saya tunjukkan tadi. Di sebelah kanan. Sebaliknya, huruf-huruf mustafilah ialah terbalik pergerakannya daripada atas ke bawah. Al-inhidar. Apakah huruf-huruf al-istifal selain daripada 7 yang telah dituliskan di sebelah kanan? Jom kita senaraikan sama-sama. Nombor 1, alif adalah huruf istifal. Ba, ta, tha, jim. Terus ke bawah. Ha, kha, dal, zal, ra. Zai, sin, shin, sad bukan. Sebab sad dah ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan dad. Ta dan juga dha. Ain. Ghain pun huruf isti'la sebab dah ada di sebelah kanan. Fa. Qaf ialah huruf isti'la. Kaf.
lam, mim, nun, waw, ha dan juga ya. Dan satu lagi ialah hamzah. Ustazah Hizan, bukan ke kha itu huruf isti'la? Oh, terima kasih. Kha ni tak sepatutnya ada kat sini. Sebab dia dah ada di sebelah kanan. Jadi kita buangkan dia. Jom kita kira. Cukup tak 29? Sebelah kanan ada 7. Jadi sepatutnya sebelah kiri ada 25. Satu. Susunan ni bukanlah susunan yang paling tepat ya. Tapi kita kira harap-harap dapat 25. 2. 6. 10. 12. Silap. Bukan 25. 22. Jadi sebelah kiri 22. Sebelah kanan 27. Jumlah keseluruhan 29 huruf hijaiyah. Yang penting tuan-tuan perempuan kena ingat huruf-huruf isti'la saja. Iaitu huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha. 7 kesemuanya. Selain daripada 7 huruf tersebut, kesemuanya huruf-huruf istifal. Terima kasih Ustazah Mahrusah. Betul. Bukan 25. 22. 22 campur 7, 29. Okey. Sekarang kita nak masuk ke poin yang ketiga. Iaitu, yang ni kesilapan umum ni jadi poin yang keempat. Poin yang ketiga ialah sifat tafkhim dengan tarqiq. Tafkhim, inilah yang kita biasa sebut sebagai tebal. Huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf yang nipis. Ustazah Rahmaniyah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Rina, bukan huruf kha tu bukan, betul. Ya. Ustazah Jelita, dah ada kha dalam senarai huruf isti'la. Betul Ustazah. Ustazah Nurisha, kha sudah masuk dalam senarai isti'la. Betul. Ustazah Fuziah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Siapa yang terlepas sebelum ni tak apa. Sebab poin ketiga ini adalah poin yang paling penting. Poin 1 dengan 2 tu lebih kepada technical. Yang ketiga ini adalah application. Baik, saya tahu dekat bahagian live ini lambat dia punya chat. Tapi sila bagi tahu saya. Huruf yang tebal, iaitu tafkhim, agak-agaknya lah. Huruf yang tebal ni terhasil daripada sifat isti'la ataupun istifal. Sekali lagi saya tanya soalan, sila typekan jawapan dia. Isti'la ataupun istifal, itu saja. Agak-agak tuan-tuan dan perempuan, sifat tebal adakah terhasil daripada sifat isti'la ataupun sifat istifal? Sila tuliskan di bahagian chat. Ya, terima kasih kerana berikan like. Saya masih lagi menunggu jawapan. Okey, Ustaz Abdul Muhaimin jawab isti'la. Ustazah Jelita jawab isti'la.
Ada lagi tak jawapan? Kita bagi masa untuk type jawapan. Okey. Betul, isti'la. Ustazah Mahrusah pun jawab isti'la. Betul. Sekarang kita akan masuk ke dua gandingan sifat yang seterusnya. Iaitu isti'la, iaitu tafkhim dan juga tarqiq. Sifat isti'la menghasilkan sifat tafkhim. So, saya tulis sini isti'la. Okey, betul. Terima kasih semua. Terima kasih yang menjawab isti'la. Ustazah Nuriyah, Ustazah Hizan, Ustazah Lili, Ustazah Nurmala, Ustazah Ruqyah, Ustazah Kamariah. Terima kasih. Betul. Isti'la menghasilkan bunyi tafkhim. Apa tu isti'la? Pergerakan bunyi daripada bawah ke atas. Jadi lepas ni kita nak explain dengan orang, apa tu isti'la? Isti'la ialah pergerakan bunyi daripada bawah ke atas. Dan pergerakan bunyi dari bawah ke atas menghasilkan sifat tebal. Sebaliknya, sifat istifal iaitu pergerakan bunyi daripada atas ke bawah menghasilkan sifat tarqiq ataupun kita sebut sebagai nipis. Jadi, isti'la dengan istifal itu adalah sebabnya. Tafkhim dan tarqiq adalah akibat dia. Saya tulis dekat sini. Sebab, yang ni akibat dia. Apabila bunyi itu menghala ke atas, ke arah lelangit, maka akan berlakunya gema di dalam mulut dan gema itu menghasilkan bunyi yang tebal. Tetapi apabila bunyi itu bergerak daripada atas ke bawah, maka tidak ada gema yang begitu kuat di dalam mulut. Bila kurang gema, maka bunyi itu akan jadi nipis. Okey, Ibu Amni isti'la, betul. Ustazah Zaitun isti'la, Ustazah Maimunah isti'la, Mak Enjang isti'la menghasilkan tafkhim dan juga istifal menghasilkan tarqiq. Alhamdulillah. Kita kena faham ya, arrow ni maksudnya menghasilkan. Pergerakan bunyi dari bawah ke atas, isti'la menghasilkan sifat tafkhim, bunyi yang tebal. Kha, dha, dha. Boleh dengar bunyi itu terperangkap di dalam mulut. Cuba sebut satu-satu. Kha, sa, a. Ya, a. Bunyi itu terperangkap dan pergi ke arah lelangit. Dha, gha, ta, qa, dha. Ada rakaman tak Ustaz? Ada, insyaAllah. Selepas habis live ni, sesi live ni akan jadi rakaman. Sedangkan huruf-huruf yang istifal, bunyinya atau pergerakan bunyinya keluar ke bawah. Ba, a, nampak tak bunyinya? Ba, ta, sa. Tidak ada gema dalam mulut. Bila tidak ada gema dalam mulut, maka terhasillah bunyi yang tarqiq, bunyi yang nipis. Ja, ha. Ataupun kita nak matikan pun boleh. Ah, ah. As, ash. Huruf shin. Ash. Jangan perhatikan nafas. Nafas dengan bunyi lain ya. Nafas cerita lain, bunyi cerita lain. Perhatikan bunyinya. As,
Bandingkan sin dengan sad. Bandingkan antara sin di sebelah kiri, iaitu menghasilkan bunyi yang nipis, dan juga sad menghasilkan bunyi yang tebal. As, as, dan juga als, als. Bunyinya terperangkap. Sad menghasilkan bunyi yang terperangkap, menghasilkan bunyi yang tebal. As menghasilkan bunyi yang turun ke bawah, menghasilkan sifat bunyi yang nipis. Semua huruf isti'la menghasilkan bunyi tebal pada semua keadaan. Okey. Semua, ini poin penting ya. Bagi yang baru saja masuk, ini adalah poin yang paling penting. Semua huruf isti'la dan huruf-huruf isti'la ada 7 kesemuanya. Kesemua huruf isti'la menghasilkan bunyi tebal. Saya letak tebal warna biru. Menghasilkan bunyi tebal. Dalam apa keadaan sekalipun. Sama ada huruf tu berbaris atas, bawah, depan ataupun huruf itu mati dengan tanda sukun. Dha, tebal. Di, tebal. Du, tebal. Al, tebal. Kesemua huruf isti'la menghasilkan bunyi yang tebal dalam apa keadaan sekalipun. Kalau apa yang tuan-tuan perempuan pelajari sebelum ni kurang faham ataupun kurang memberikan perhatian, sila berikan perhatian dekat sini. Apa yang saya tulis pada skrin sekarang. Semua huruf isti'la menghasilkan bunyi tebal dalam apa keadaan sekalipun. Sebaliknya, semua huruf istifal, dan huruf istifal ada 22 kesemuanya. Semua huruf istifal menghasilkan bunyi nipis dalam apa keadaan sekalipun. Semua huruf istifal menghasilkan bunyi nipis dalam apa keadaan sekalipun. Kecuali, di sini letaknya pengecualian. Sebab ada beberapa huruf daripada senarai huruf istifal yang menghasilkan huruf yang tebal. Ataupun menghasilkan bunyi yang tebal. Apakah huruf-huruf tersebut? Pertama, alif. Alif sifat asalnya tarqiq, nipis. Tetapi menghasilkan bunyi yang tebal dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Yang kedua, ra. Ra asalnya nipis. Tetapi ada keadaan-keadaan apabila ra menghasilkan bunyi tafkhim, tebal. Dan akhir sekali, lam. Lam nipis. Tetapi ada keadaan-keadaan apabila lam itu menghasilkan bunyi yang tebal. Hanya 3 huruf ini sahaja. Alif, ra dan lam yang menghasilkan bunyi tebal tetapi dengan bersyarat. Jadi dekat bawah kotak ni saya letakkan pengecualian warna merah. Alif, lam, ra dahululah. Alif, ra, lam, tebal bersyarat.
Sekali lagi saya ulang. Semua huruf isti'la, ketujuh-tujuh huruf isti'la menghasilkan bunyi tebal dalam apa keadaan sekalipun. Semua huruf istifal menghasilkan bunyi nipis dalam apa keadaan sekalipun. Kecuali 3 huruf. Daripada 22 tu, ada 3. 3 yang ada kalanya nipis, ada kalanya tebal. Alif pada kebanyakan masanya nipis. Bila alif jadi tebal? Alif jadi tebal apabila sebelumnya huruf tebal. Okey. Bilakah alif menjadi tebal? Okey, kita tengok ada soalan kat sini. Ustaz, huruf isti'la sama ke dengan qalqalah? Apa perbezaannya? Tidak, tak sama. Huruf qalqalah ada 5. Qutbu, jadin. Qutbu, jadin. Qaf dengan ta, huruf tebal, huruf isti'la. Sedangkan ba, jim dengan dal, huruf nipis. Qalqalah bukan menceritakan tentang bunyi itu tebal ataupun nipis ataupun pergerakannya ke atas ataupun ke bawah. Qalqalah ialah lantunan. Bilakah alif menjadi tebal? Apabila sebelumnya huruf-huruf yang tebal. Seperti qa, kha. Alif jadi tebal. Jadi kita tak sebut qa. Salah. Dan kita tidak sebut kha. Alif itu tidak menjadi nipis. Dia menjadi tebal apabila sebelumnya huruf tebal. Sa, da, ta, za, ra. Ya. So kita ada 7 huruf isti'la. Satu lagi ialah ra dahulu. Qa, kha, sa, da, ta, za, ra. Alif menjadi tebal apabila sebelumnya huruf isti'la. Dan alif menjadi tebal kalau sebelumnya ada huruf yang walaupun dia huruf istifal tetapi menjadi tebal, menjadi tafkhim bersyarat. Seperti apabila sebelumnya huruf ra. Ra. Dan apabila sebelumnya lam tebal. Dan lam tebal ini hanya ada dalam kalimah Allah. Allah. La. Saya tulis lam alif ya. Lam alif. La. Lam alif yang tebal hanya ada dalam kalimat Allah. 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 La. La nipis jadi la. Jadi alif menjadi tebal di dalam 9 keadaan saja. Nombor 1. Nombor 2. Bilakah lam menjadi tebal? Lam ke ra dulu? Ra dahulu. Bilakah ra menjadi tebal? Ra menjadi tebal, saya rasa tuan-tuan perempuan dah tahu. Ini antara benda yang ditekankan dalam ilmu tajwid, iaitu ra mempunyai sifat tebal dan mempunyai sifat nipis. Ra tarqiq dan ra tafkhim. Ra menjadi tebal sekiranya ra itu berbaris depan atau berbaris bawah, atau ra itu sebelum dia berbaris depan dan ra itu mati,
ataupun ra itu sebelumnya berbaris atas dan ra tu mati. Dan ada lagi dua keadaan, iaitu apabila dua huruf sebelumnya berbaris depan dan dua huruf sebelumnya berbaris atas dan ra itu mati. Dan terakhir sekali ialah lam. Okey, ra ni saya jadikan dia nombor 3 ya, sebab saya tak muat. Dah tak ada ruang dah. Jadi lam saya jadikan nombor 2. Lam hanya menjadi tebal di dalam riwayat Hafs an Asim, hanya menjadi tebal apabila lam itu berada dalam kalimat Allah. Dengan syarat sebelum daripada kalimat Allah itu berbaris atas ataupun berbaris depan. Kalau berbaris bawah, maka lam itu kembali menjadi tarqiq, kembali menghasilkan bunyi yang nipis. Okey, terima kasih. Ustaz, ra baris bawah bukan ke nipis? Terima kasih. Ini kekurangan menggunakan kelas live yang tidak ada respon. Melalui chat saja. Betul, bukan bawah, atas. Ra baris depan, ra baris atas. Terima kasih. Okey, sekarang saya ambil beberapa soalan dahulu. Ustazah Zarina, Ustaz, huruf isti'la sama ke dengan qalqalah? Saya dah jawab tadi. Ustaz Zaki, ya, saya faham bunyi tebal ni. Bunyi nak ke O sikit. O, betul. Bunyi isti'la ialah bunyi O. Bunyi yang menghasilkan gema di dalam mulut. Perlukah ada getaran dalam huruf ra yang tebal? Huruf ra ialah huruf yang ada tikrar. Menghasilkan getaran sama ada dia tebal ataupun dia nipis. Itu sifat yang kekal pada ra. Ustazah Zarina, faham Ustaz? Alhamdulillah. Okay, dengan itu, selesailah poin yang paling penting di dalam perbincangan tafkhim dengan tarqiq. Pada 15 minit yang terakhir ni, kita hanya akan melihat kesilapan umum. Iaitu poin yang keempat. Tak ada kat sini. Keempat, kesilapan umum. Sekali lagi saya ulang ya, poin penting. Semua huruf isti'la menghasilkan bunyi tebal dalam apa keadaan sekalipun. Dan senarai huruf isti'la ialah kha, sad, dad, ghin, ta, qaf, dha. Ada 7 kesemuanya tersenarai di dalam khussa, dagh, tin, qidh. Kesemua huruf istifal menghasilkan bunyi yang nipis dalam apa keadaan sekalipun. Kecuali alif, ra dan lam. Dia nipis tetapi menjadi tebal bersyarat. Alif boleh bunyi A, alif boleh bunyi O. Ra boleh bunyi ar, ra boleh bunyi ir, nipis, dan ra boleh bunyi tebal, ar, ur. Ri nipis seperti riba. Ru tebal seperti rusul. Ra tebal seperti rasul. Lam nipis, alhamdu. Tetapi lam boleh menjadi tebal hanya sekiranya dia berada pada lafaz jalalah, kalimat Allah. Allah. Tetapi kalau sebelumnya baris bawah, dia jadi nipis balik. Lillah.
Dengan itu, selesailah bahagian teori kesemuanya. Sekarang kita masuk ke bahagian praktikal. Ada apa-apa soalan, terus tanya di bahagian chat. Saya akan jawab terus ataupun saya kumpulkan di bahagian hujung. Saya akan rujuk buku panduan yang pernah saya buat sebelum ni untuk membincangkan tentang kesilapan umum. Nombor 1, kesilapan umum. Kesilapan umum yang paling besar berkaitan dengan isti'la, istifal, tafkhim dengan tarqiq ialah banyak pembaca Al-Quran menebalkan huruf ha simpul. Mulai sekarang jangan panggil ni ha tebal. Ha tebal. Ini ialah ha simpul. Ha menghasilkan bunyi yang nipis dalam apa keadaan sekalipun. Allahu. Allahu. Nipis. Hu. Bukan ho. Bukan Allahu. Allahu. Pastikan nipis. Ha berbaris atas. Allah. Ha. Ha baris atas, nipis. Ha. Seperti dalam ha antum. Ha antum. Ada mad jaiz kat sini. Bukan ha. Banyak orang baca ha. Ha bukan huruf isti'la. Ha huruf nipis. Jangan baca ha antum. Tetapi bacalah ha antum. Dan ha mati. Allah. Allah. Ha nipis. Was. Taw. Dalam surah An-Nasr ya. Was. Taw. Fir. Macam mana nak bacakan ha ni? Bila kita nak waqaf. Ha nipis. Mana huruf tebal? Huruf tebal ada satu saja dekat sini. Iaitu huruf ghain. Hanya ghain yang tebal. Waw nipis. Sin nipis. Ta nipis. Fa nipis. Ra pun nipis. Ha pun nipis. Wastaw. Sampai ke ra tebal. Wastaw. Fir. Fir. Bukan fir. Banyak orang baca fir. Okey, ini berkaitan dengan ha. Bagi saya, untuk sifat isti'la dengan istifal, banyak yang menebalkan ha. Allahu. Ha antum, silap. Wastaghfir, silap. Ustaz Abdul Muhaimin, bagaimana teknik terbaik untuk sebutan yang betul bila huruf istifal dan isti'la bertemu? Dia tak ada teknik terbaik. Dia memerlukan latihan yang banyak. Apabila huruf istifal dengan isti'la bertemu, biasanya istifal tu jadi isti'la. Seperti kesilapan pada menyebut huruf hamzah. Mana hamzah? Hamzah yang saya maksudkan ialah yang ini. Hamzatul wasli. Hamzah wasal. Huruf hamzah. Adakah hamzah ini duduk dalam kategori isti'la ataupun istifal? Hamzah ialah huruf istifal yang menghasilkan bunyi nipis dalam apa keadaan sekalipun.
walaupun selepasnya lam yang tebal. Di sinilah letaknya challenge dalam menyebut huruf-huruf di dalam Al-Quran dengan sifatnya yang betul. Iaitu nipis masuk ke tebal. Hamzah nipis, lam tebal. Allah. Allah. Kesilapan yang biasa orang buat ialah hamzah jadi tebal. Allah. Allah. Yang betul ialah Allah. Macam mana nak betul? Yang tu memerlukan talaqi. Banyakkan talaqi. Maksudnya, baca ataupun mengambil bacaan daripada guru, one to one. Ini perlukan guidance daripada seorang guru. Allah. Tanya, Ustaz betul tak? Betul. Allah. Kalau tak kita baca Allah. Lagi contoh, huruf yang sepatutnya nipis jadi tebal. Ta jadi tebal. Bibir perlu dilebarkan betul. Okey. Pastikan bila menyebut huruf-huruf dalam bahasa Arab, jangan memuncungkan mulut. Mulut ini dimuncungkan hanya apabila berbaris depan. Tetapi ini sifat lain. Dia tak termasuk dalam isti'la dengan istifal. Itu lebih kepada perbincangan makhraj huruf. Iaitu bila mulut dimuncungkan untuk menyebut baris depan dan bila mulut tidak dimuncungkan. Itu insya-Allah kita akan bincang kesilapan berkaitan makhraj huruf. Iaitu apabila orang sebut huruf dha, dia muncungkan mulut dia. Dha. Jangan muncungkan mulut. Ni. Saya tukar ni. Jangan muncungkan mulut. Dha. Silap. Jangan sebut qa. Silap. Jangan sebut sa. Silap. Mulut hanya muncung apabila bunyi baris depan ataupun ada waw. Jadi bila kita nak sebut huruf-huruf yang tebal ni, tebal ataupun nipis sama, jangan dimuncungkan mulut. Sa. Tengok mulut saya. Tidak dimuncungkan. Sa, ba, ra, za, qa dan lain-lain. Begitu juga dengan nipis. Sebab tebal itu datang daripada rongga mulut. Iaitu apabila bunyi terperangkap menghala ke atas, maka terhasillah bunyi tebal. Qa, ba, sa. Bunyi itu bukan terhasil daripada kita memuncungkan bibir. Bukan gitu. Tetapi di dalam. Qa, ba, za. Tapi itu perbincangan makhraj huruf, bukan sifat huruf. Bilakah ta menjadi tebal? La, ta. Ta okeylah, ta tebal. Ta, qa, ta. Ini dalam surah Al-Baqarah. La taqata lana bih. Biasa orang baca apa? La taqata. Ta menjadi tebal. Sebab apa? Sebelum dia ada ta tebal dan sebelum dia ada qaf tebal. Ingat, qaf itu tebal, tapi ta itu nipis. Bacalah la taqata lana bih. La taqata lana bih. Ustaz Zaki, simpul, saya rasa sebab orang tu nak tekan bawah tekak keluar makhraj dari tengah tekak. Betul. Sebab makhraj simpul dari tekak. Betul. Memang kita diajar macam tu sebab nak bezakan antara yang keluar daripada atas tekak dan yang keluar daripada pangkal tekak. Okay, kita alih sedikit ke bahagian makhraj huruf ya. Memandangkan ada soalan berkaitan makhraj huruf.
Huruf yang terhasil daripada halqum ada 6. Hamzun, ha'u, ainun, ha'u, ghainun, kha'u. Dan kalau kita lihat dekat sini, ha simpul dengan ha pedas sangat dekat. Ha simpul berada di pangkal tekak dan ha pedas berada di tengah tekak. Tetapi bila kita belajar mengaji dulu, kita tidaklah menyalahkan guru-guru kita. Kita berterima kasih kepada mereka yang telah mengajar kita. Tetapi tanggungjawab kita untuk terus belajar. Dulu dia ajar ha sebab dia tunjukkan ha tu kat bawah. Ha. Dan ha tu pedas. Ha. Itu cara orang dulu mengajar walaupun kurang tepat. Sekarang kita kena belajar lagi tanggungjawab kita. Kita tahu bahawa ha itu walaupun duduknya lebih bawah, lebih pangkal tetapi sifatnya nipis. Bahkan semua huruf halqum nipis. Melainkan ghain saja yang tebal. Jangan kita fikir apabila bunyi itu jauh ke bawah maka dia tebal. Tak. Hamzah nipis, ha nipis, ha nipis, ain nipis. Yang tebal 2 dekat atas, minta maaf, bukan 1. Ra tebal, kha tebal. Yang lebih pangkal lebih nipis. Yang duduk di atas tekak lebih tebal. Ustazah Kalsum, alhamdulillah solusi kelemahan nombor 2 hamzah sudah diperoleh. Alhamdulillah. Allah ya. Ini bukan kesilapan yang dilakukan oleh orang Melayu saja. Ya. Orang yang tidak mengaji tak kisahlah dia Melayu ataupun Arab, dia akan melakukan kesilapan ini. Ustaz Zaki, kesalahan baca ta tebal banyak di dalam surah Al-Fil seperti tadlil. Terima kasih Ustaz. Saya masukkan satu lagi contoh. Tadlil. Sama juga macam tadi. Kenapa berlakunya kesilapan? Sebab ta nipis dan selepasnya dad tebal. Jadi berlaku kekeliruan. Sepatutnya ta tadlil menjadi tadlil. Ustazah Syari kena rasa getaran di dada bila sebut hamzah dengan ha. Getaran ini perbincangan sifat lain, iaitu sifat al-jahar. Sifat jahar dengan sifat hamas. Jahar dengan hamas. Betul, hamzah dengan ha menghasilkan getaran jahar. Tetapi ini sifat lain. Itulah yang membezakan ha yang ada sifat jahar dan ha yang ada sifat hamas. Ha tidak ada getaran pada bahagian dada. Kalau tuan-tuan perempuan sebut bukan dada kat tekak ya, pegang kat sini, sebut apabila terhasilnya bunyi pedas tu tidak ada getaran di bahagian tengkuk. Itu namanya sifat hamas. Sedangkan huruf ha menghasilkan getaran sebab ha ialah huruf fahathahu. Oh tidak. Ha pun huruf jahar juga. Dia tidaklah menghasilkan begitu banyak getaran. Tidak ada getaran ya? Tidak ada juga, minta maaf. Huruf hamas ialah fahathahu. Sun sakat. Ini akan jadi introduction kepada kelas yang akan datang. InsyaAllah kita akan bincangkan perbezaan antara sifat jahar yang menghasilkan getaran dan sifat hamas yang menghasilkan angin yang tidak terganggu, maka tidak ada getaran padanya. Seperti tidak ada getaran. Tidak ada getaran. Tidak ada getaran. Ada sedikit tapi tak banyak.
masih lagi dalam kategori hamas. Dan lain-lain. Dalam surah Al-Fatihah ada ha simpul iaitu ayat kelima. Betul. Terima kasih. Pun bukan tebal ya. Di. Hamzah nipis. Ha nipis. Dal nipis. Nun nipis. Yang tebal ialah sad. Ihdinas. Nun pun masih limpis ya. Ihdinas sira. Sad dengan ra baru tebal. Ihdinas. Dan insyaAllah saya akan tutup kelas ini dengan satu lagi kesilapan dalam surah Al-Fatihah juga, iaitu lam ditebalkan sebab sebelumnya dad. Wala, lam nipis, dad tebal. Betul. Dan ini adalah penutup kelas kita. Lam nipis dan dad tebal. Waladda. Jangan baca walad. Bukan walad. Salah walad. Sebab kita menebalkan lam. Yang betul ialah waladda. Dad itu pun perbincangan yang berbeza. Iaitu dad itu huruf rakhawah dan bukan huruf syiddah. Waladda. Lam dinipiskan dan dad ditebalkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya tutup kelas dengan tasbih kafarah. فنختم بالتسبيح الكفارة وسورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada soalan lain, soalan lagi berkaitan dengan isti'la dan istifal, boleh PM saya dan boleh message saya di WhatsApp saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.